Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga hidup tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian sentiasa mendapat rahmat daripada Allah SWT. Semoga hidup kita sentiasa di dalam lembahyung wahyu Allah SWT, hidup kita dalam rahmat Allah SWT, dan kita dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar sekalian, pada kali ini saya akan bicarakan hadis Nabi Muhammad SAW yang begitu penting dalam kehidupan kita seharian. Di mana Rasulullah SAW berpesan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Rasulullah ulang 3 kali. Sahabat bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Man ya Rasulullah, siapakah wahai Rasulullah yang tidak beriman ini? Rasulullah ulang 3 kali menggambarkan perkara ini amat penting. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang tak beriman inilah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Seorang yang jirannya tidak merasa tenang dengan kejahatan tangan yang dilakukan, kejahatan yang boleh lakukan. Tuan-tuan sekalian, kita hidup berjiran. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita ada jiran. Berbuat baik dengan jiran. Jangan sampai tindak laku kita ini menyakitkan hati jiran. Bagaimanakah tindak laku kita yang kadang-kala tanpa kita sedari menyakitkan hati jiran, sehingga kita tergolong dalam hadis ini yang Rasul sebutkan, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Kadang-kala kita bela kucing, dan kita biarkan kucing kita tidur di atas kereta jiran. Jiran baru aja beli kereta, ataupun walaupun kereta dah lama, tidak menjadi lesen untuk kita membiarkan kucing tidur di atas kereta jiran. Tambah lagi kalau kereta itu baru, masih berkilat lagi. Apabila kucing tidur di atas kereta jiran kita, paling kurang bulu-bulu itu akan melekat bersepah di atas kereta, di atas cermin. Pada yang masa yang sama, ia mungkin menyebabkan kereta jiran kita bercalar. Oleh itu, pastikan bagi anda, bagi tuan-tuan yang membela kucing, jangan biarkan kucing kita tidur di atas kereta jiran. Tambah lagi, yang bela kucing, sediakan tempat kucing ini membuang najisnya. Jangan biarkan kucing berak di sana sini. Kadang-kala jiran ni nak bersihkan halaman rumah, tiba-tiba bau busuk, rupa-rupa terpijak tai kucing, di mana kucing berak di kawasan halaman rumah jiran. Kadang-kala kucing berak di pasu bunga jiran. Jiran mengutuk kita tanpa kita sedar. Jiran marah pada kita tanpa kita sedar. Inilah di antara tanda-tanda jiran yang tidak rasa tenang dengan kesalahan dan kesilapan kita. Kalau kita duduk di kampung, kadang-kala kita bela ayam kampung. Kita biarkan ayam ini berada di halaman rumah jiran hingga kadang-kala berak ataupun membuang najisnya di anjung, di bahagian hadapan rumah ataupun kawasan dekat tangga rumah. Ini di antara kawasan yang dijaga kebersihannya. Tapi apabila ayam-ayam ini berak di tempat tersebut, menyebabkan kawasan itu jadi kotor, dah jiran terpaksa bersihkan. Kadang-kala jiran terpijak bau busuk pada kasutnya, ataupun tanpa disedari, apabila terpijak, dia menyepahkan tempat yang lain, tapak ini berpindah tempat yang lain. Ini menyebabkan jiran menjadi marah pada kita. Demikian juga ni, kalau kita duduk kawasan bandar, tanam pokok-pokok buah-buahan atau pokok pelam, rumah teres, dah hanya pergi tempat jiran sebelah. Bagaimanakah kita nak berpakat dengan jiran supaya membersihkan daun-daun yang gugur ini? Jangan sampai jiran kita merungut kerana daun-daun gugur itu jatuh di kawasan jiran. Kadang-kala kita buang sampah, sapu sampah ni kita bersihkan kawasan kita, tapi kita tak di luar sehingga apabila angin bertiup, sampah ini masuk di kawasan jiran. Tolong ambil perhatian perkara ini, tuan-tuan. Contoh yang lain, yang kadang-kala jiran kita terasa
Tidak tenang dengan kita ini yang suka dengar muzik. Waktu zuhur, lepas zuhur orang suka tidur atau waktu malam. Kadang-kala kita bunyikan muzik volume yang cukup kuat sehingga sampai mengganggu jiran. Kalaupun kita nak mendengar radio, mendengar muzik, why not? Gunakan suara yang sesuai ataupun pakai earphone supaya tak mengganggu orang lain. Kadang-kala bukan hanya jiran yang terganggu, bahkan satu rumah pun yang hidup bersama terganggu dengan perkara yang tidak elok yang kita lakukan. Contohnya muzik tadi. Demikian juga tuan-tuan, kadang-kala kita ada jiran yang kanan kiri ni biasa. Ada jiran yang atas bawah. Apabila ada jiran yang atas bawah, tolong ambil perhatian. Gerakan kita ataupun perbuatan kita ini jangan sampai mengganggu jiran. Kadang-kala kita tumbuk sambal belacan pukul 12 malam. Orang tengah tidur. Tumbuk kontang-kentung sampai bawah jiran ni dengar dan mengganggu mereka nak tidur. Ataupun kita nak menggantung suatu, buat lubang di dinding, kita paku dinding kita. Tengah malam mengganggu jiran. Tolong ambil perhatian ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menggandengkan berbuat baik dengan jiran ini dengan iman pada Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan, menghormati jirannya. Jangan sampai menyakiti hati jirannya. Bahkan Jibril sentiasa berpesan pada Nabi Muhammad, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, Jibril sentiasa berpesan padaku untuk berbuat baik pada jiran, sehingga aku merasakan bahawa jiran ini akan mewarisi harta warisan sekiranya seorang itu mati. Nak gambarkan betapa Islam mengambil berat hubungan berbuat baik pada jiran. Oleh itu tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian, renung-renungkan hadis ini supaya kita jangan sampai melakukan satu perbuatan ataupun mengucapkan ucapan yang menyebabkan jiran tidak tenang pada diri kita ataupun jiran tidak merasa aman dengan perangai dan akhlak kita. Satu yang kadang-kala kita biasa lakukan ni tuan-tuan, dalam hidup berjiran, rumah tiris, jiran ramah rapat-rapat, kita pergi rumah kawan, ada loceng, bunyikan loceng. Supaya loceng ini bunyi di dalam rumah. Jangan bunyikan horn kereta ataupun horn motor. Sebab apabila kita bunyikan horn kereta ataupun horn motor, dia akan mengganggu jiran-jiran yang lain. Tolong ambil peran. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat rahmat, berkat daripada Allah SWT. Dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, dengan kita mengamalkan perintah Nabi. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.